Okey, masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang kita janjikan sebentar tadi, kami nak bawakan pemerhatian penonton untuk satu topik kupasan yang saya percaya ramai ada pengalaman sebegini. Daripada kerjaya profesional kepada minat. Kadang-kadang tu bukan apa yang nak. Hanya kerana ibu bapa ini mempunyai keinginan, impian, kehendak mereka untuk anak-anak belajar di universiti dalam pengajian yang lebih profesional. Namun hakikatnya minat anak-anak ini kadang-kadang berbeza dari segi apa yang didambakan oleh ibu bapa. Sebab tu bila nak kerja, alih-alih je bertukar bidang. Dan saya tertarik untuk berkongsi satu pepatah Inggeris yang mengatakan, if you do what you love, you don't have to work a day in your life. Yang bermaksud, kalau kita membuat apa yang kita suka, kita tak rasa pun macam kita bekerja, ibaratnya. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita, tetapi sebelum itu, elok kalau kami perkenalkan tetamu istimewa di studio Wanita hari ini. Kita bersama dengan Diva Tersohor, Azwan Ali. Apa khabar, Azwan? Terima kasih. Terima kasih Wanita hari ini. Penerbit dia Fiza dan TV3 lah. Walaupun maaf jangan betulkan TV anda sebab memang suara saya serak. And it's a pleasure to meet you, Rina, in person, and dah biasa syutingan Yana. Alhamdulillah. Dan pastinya kita juga tak nak ketinggalan. Bukan saja bersama dengan Azwan Ali, kita bersama dengan Cik Syaiful Bahri Osman selaku perunding motivasi. Apa khabar Cik Syaiful? Alhamdulillah, terima kasih, sihat. Tambah-tambah pula duduk sebelah idola saya satu. Aura dia kita rasa. Muzik kan, aura dia. Okey, baik. Cik Azwan sebelah John Lennon. Kita akan berbincang mengenai topik ini, tapi sebelum tu kita nak saksikan sedikit laporan berkenaan dengan topik ini. Silakan. Personaliti, minat dan kemahiran diri merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang dalam pemilihan kerjaya mereka. Kebiasaannya, individu akan memilih kerjaya yang menepati ciri-ciri personaliti diri. Namun menurut sistem kajian pengesanan graduan SKPG, hampir 60% siswazah peringkat pengajian ijazah pertama dan ke atas masih menganggur selepas setahun menamatkan pengajian. Pengangguran ini berpunca daripada banyak faktor. Antaranya ialah tidak minat dalam bidang yang diceburi. Bagi graduan ijazah sarjana seni Nur Aisyah Samsudin, dia kini bahagia memilih kerjaya impiannya bergelar seorang petani. Selain itu, minat dalam bidang masakan menjadikan Nur Hafizatul Haq Muhammad Ruslan, graduan dari luar negara, kini memilih untuk menjual tahu bergedil. Walau bagaimanapun, dalam keadaan ekonomi yang penuh mencabar ini, banyak golongan profesional turut terjejas. Menurut Perkeso, kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat sebanyak 42% untuk suku pertama tahun ini. Terdahulu, satu perkongsian oleh seorang juruterbang, Kapten Azrin Muhammad Zawawi, yang kini membuka gerai makanan selepas diberhentikan kerja. Semestinya, ia merupakan detik paling sukar buat mereka yang sudah lama berkhidmat dalam bidang yang diceburi. Namun kini, minat mengatasi segalanya. Justru, adakah zaman sekarang ini wajar untuk memilih antara kerjaya profesional ataupun minat? Kerjaya dan minat, apa yang pasti sangat-sangat bertuah bagi mereka yang dapat menjadikan minat mereka juga sebagai kerjaya. Dan apa yang pasti seperti Yana kongsikan tadi, Yana bersama dengan senior Yana di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, Diva AA ataupun Azwan Ali. Azwan Ali, mungkin boleh kongsikan sedikit. Memang menarik topik ni. Bila Fiza call untuk muncul mati-mati ingat pasal lagu cinta kita. It's a very nice topic. Sebab bagi saya lah ini persoalan yang menghantui ramai yang mungkin tengah menganggur, tengah mencari kerja, nak pula time-time PKBB dan sebagainya ni. Berbalik pada topik tu, saya akui bahawa kalau kita minat ni Rina, we just go for it. Betul tak Yana? Kita jangan pening kepala macam tak tahu nak pilih minat lain, tiba-tiba kerja lain. No. Because kerja ni adalah rezeki. Dan kita sentiasa berdoa kita dapat rezeki yang halal. Itu prinsip saya. Maknanya tak kisahlah kerja apa pun. Don't be shy. Nama dalam keadaan yang agak terdesak dengan kehidupan ini. Jangan memilih bulu lah.
So kalau rasa nak kerja apa pun boleh teruskan. Kalau dia bersesuaian dengan minat, apatah lagi. Dia akan mendatangkan keseronokan untuk bekerja. Itu rasa saya menjawab soalan itulah. Bila menyentuh tentang keseronokan, kita melihat bahawa minat ini sesuatu yang kita lakukan yang memberi kegembiraan untuk kita. Betul. Tetapi hakikatnya, kalau kita lihat pada tahun 1989, Azwan Ali menamatkan pengajian dalam bidang undang-undang. Namun itu dilihat sebagai satu bidang yang profesional. Beralih kepada dunia pengacaraan. Apa yang membuatkan Azwan Ali tekad kepada jalan pengacaraan ini? Okey, minat yang terlalu mendalam terhadap kerjaya. Bukan nak jadi selebriti glamour, walaupun itu antara kecaman awal ya, zaman-zaman dulu tak ada media sosial. Tapi saya masih ingat lagi wartawannya Saudah Haji Ismail. Kalau dia menonton, alhamdulillah, she's very happy about this comment. Dia adalah wartawan pertama yang mengecam saya dengan tajuk di akhbar berita harian, saya ni gila glamour. You nampak tak? So bagaimana kita nak menerima kecaman-kecaman atau kritikan tersebut kalau kita tak kuat dari segi minat kita. So berbalik pada soalan you, memang kita ada ijazah, tetapi saya berfikiran jauh bahawa saya harus menentukan masa depan hidup saya. Kalau setakat ijazah tu, pergi court, balik court, tarik beg hitam tu, pakai baju hitam, that is not me. Itu kehidupan yang penuh fake. Sorry to say ya. Kalau ada peguam yang tengok ke apa, jangan saman TV3 pula. Memang saya yang bercakap, bukan TV3 ya. So maksud saya tu, you can do that job, you know, mungkin beribu-riban masuk, but that is not me. Saya suka kerja jumpa kru, shooting dengan ramal haram ya. Lepas tu standby dengan Tushi contohnya kan. Keseronokan tu berbeza. Hanya orang kata speechless bila balik, walaupun penat ya. Saya ingat lagi buat lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi dengan Ramlah-Ram zaman tu. Dan paling saya ingat juga lagu Bercanda di Pasiran Pantai dengan diva besar kita Anita Sarawak dengan Allahyarham Datuk Sudirman. So saya rasa itu kenangan yang paling terindah. Terbuai rasanya bila dengar Diva AA ataupun Azwan Ali bercakap tentang pengalaman peribadi. Dan sekejap lagi saya nak tanya kepada Diva AA tentang terakhir mengacara program terbesar, iaitu pada tahun 1995. Betul. Juara lagu. Betul. Dan kembali bersama di pentas. Pentas yang Cinta. Ya, dari stesen TV yang sama. Sekejap lagi saya akan tanya tentang bagaimana boleh buat comeback. Ini antara penonton setia. Sanggup tengok every week. Baik, saya juga sebenarnya dan Rina. Baik, Encik Saiful, bila kita bercakap tentang kerjaya dan minat ni kan, mungkin ada dalam kalangan ibu bapa terutamanya yang sudah pun menulis hala tuju anak-anak mereka, bidang apa yang mereka patut pelajari di universiti dan sebagainya. Dan mungkin juga desakan ini yang membuatkan anak-anak itu tidak mahu menidakkan ibu bapa mereka dan meneruskan pengajian, tetapi minatnya adalah pada bidang lain. Jadi mungkin Cik Saiful boleh kongsikan tentang bagaimana benda ini sebenarnya tidak harus dilakukan dan sebenarnya boleh memberi kesan kepada remaja khususnya. Baik, terima kasih Yana dan juga saudara Rina kita dan juga pada sahabat saya, idola saya satu masa dahulu. Subhanallah kan. So dengan intonasinya, setuju saya. Dengan skillnya, so masih banyak lagi yang saya nak belajar selepas ni. Lepas ni insya-Allah. Baik, soalan yang nanti cukup bagus. Cuma sebelum saya nak pergi menjawab dengan lebih mendalam lagi, saya nak bawa apa yang dikatakan dalam teori kerjaya oleh Holland. Dia mengatakan bahawa keselarasan di antara bidang profesional seseorang tersebut dengan minat dia. Selagi mana keselarasan itu ataupun keserasian itu hampir ataupun menyamai, maka seseorang itu akan lebih banyak membuktikan keupayaan dirinya dan kecemerlangan diri dia. Nampak titik tolak dia di situ. Baik, apa pula dikatakan oleh teori kerjaya, dikatakan dalam teori super oleh Donald Super. Dia mengatakan bahawa 5 peringkat utama di dalam mempengaruhi kejayaan seseorang individu itu adalah bermula daripada yang pertama, pertumbuhan. Soalan yang nanti berkaitan, pertumbuhan itu adalah dominasi ataupun faktor keluarga yang mempengaruhi minat seseorang individu tersebut untuk kerjaya dia. Yang kedua adalah penerokaan. Yang ketiga, pengekalan, penstabilan dan penurunan. So 5 perkara ini kita akan kupas dengan lebih mendalam lagi. Baik, saya nak jawab apa yang dikatakan oleh Yana tadi. Adakah perlu seseorang keluarga ataupun seseorang ibu bapa itu mempengaruhi watak ataupun minat ataupun kerjaya anak-anaknya? Baik, dalam soal ini saya nak katakan perlu itu bukanlah sesuatu yang tepat. Bagi saya yang tepatnya adalah dia memberi ruang ataupun memberi peluang kepada anak-anak ini untuk melihat skill ataupun minat yang mendalam
terhadap anak-anak tersebut. Baik. Sebab itu ibu bapa sangat digalakkan menjadi sahabat kepada anak-anak apabila anak-anak itu mencapai usia remaja. Dan kita lihat dilema apa yang ditontonkan sebentar tadi. Ramai usahawan kita yang gagal bekerja dengan kelulusan yang sedia ada. Ya. So bukan kerana mereka gagal selama-lamanya, tidak, tetapi kerana kemahuan diri itu tak sama dengan apa yang dia pernah berikan satu masa dahulu, korbankan satu masa dulu. Saya ambil contoh paling mudah je, Abang Zuan ya. Ada seorang pasien ataupun klien saya yang menghubungi saya, dia kata saya lulusan, minta maaf, kelulusan sama pula. Undang-undang. Kan? Habis je graduate saja, turun daripada pentas, saya serahkan sijil saya itu kepada keluarga saya. Ayah, ibu, ni apa yang ayah ibu minta 4 tahun lepas saya dah tunaikan. Sekarang turn saya untuk saya mengejar apa yang saya minat. So adakah ia menjadi satu kesalahan? Bagi saya tidak. Selagi mana seseorang itu dia mengenali faktor X, iaitu faktor yang menjadi titik tolak untuk kejayaan dia di masa hadapan. Okey. Ini yang jelas sebenarnya kita dapat lihat bahawa pertama kita lunaskan impian ibu bapa dan kemudian kita tujukan mungkin masa depan kita itu dengan apa yang kita minat. Ini juga Azwan kita nak bawakan pemerhatian penonton, sebenarnya kita juga nak tanyakan kepada seorang selebriti ini yang sudah pun di talian, iaitu Wani Hasrita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai Wani, tahniah terlebih dahulu kerana merangkul anugerah penyanyi wanita popular. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, kita semua tahu yang Wani adalah graduan jurusan perubatan, sains perubatan. Tetapi sekarang berkerjaya sebagai seorang penyanyi. Ya. Wani rasa adakah ini satu langkah yang memang Wani mendapat restu dari kedua ibu bapa yang pertamanya, dan adakah ini betul-betul minat Wani untuk bergelar seorang penyanyi? Alright, okay. In the first place sebenarnya tak terlintas langsung dalam fikiran yang kita akan masuk ke dalam industri sebenarnya. Tapi atas faktor-faktor kekangan, macam contoh ibu kena berhentikan kerja waktu Wani final year, dan sebenarnya Wani punya program ni adalah program lompatan, which is Bachelor Medical Science 3 tahun. Untuk menjadi seorang doktor kena sambung lagi MBBS sebenarnya. Ya. So dia memerlukan masa yang sangat banyak, dan of course nak panggil orang kata pembayaran lah, kos-kos lah kan. Pembiayaan. So sorry. So pada waktu tu kita dalam keadaan yang sangat terhad, di mana ibu kena berhenti kerja dan Wani hidup berdua je dengan ibu. So kita macam tak tahu nak buat apa ni kan. But then saya still teruskan pembelajaran saya sampai habis bachelor tu. Alhamdulillah dapat juga habis. Dan pada masa yang sama dapat tawaran untuk menjadi artis, recording artis. So Wani, tak fikir panjang, saya. Tak apa, teruskan. Tak fikir panjang, saya pun sign lah. Walaupun sebenarnya nyanyi depan orang ni takut ni. Kelentang. Ya. Tapi macam tak apalah. Mungkin kita adalah rezeki di situ kan. So kita try. Bagaimana Wani sendiri melihat apabila dah tamat pengajian ijazah sarjana muda sains perubatan ni, kemudian memilih minat untuk menjadikannya sebagai satu kerjaya, ada timbul titik kekesalan tak? Pernah terfikir kalaulah boleh nak habiskan juga untuk bidang perubatan bergelar seorang doktor? Jauh-jauh di Sudati sebenarnya saya nak. Siapa yang tak nak kan Dr. Nur Syazwani Hasrita, kan sedap tu. Dan lagi-lagi bila kita nampak semua sekarang ni dengan keadaan sekarang kan semua turun padang, dan saya sebenarnya sangat suka kan praktikal itu. Saya sangat waktu belajar itu Wani sangat suka praktikal. Sangat suka pergi hospital, buat cut case semua, sangat suka. Tapi itulah kita kena back to reality yang mungkin kita tak ada rezeki dalam bidang itu. Apa-apa pun kena redha. Dan Wani, siapa sangka sehingga berbekalkan tekad dan juga minat juga restu dari ibu bapa, Wani telah pun dinobatkan sebagai bintang paling popular 2 tahun lalu. Dan Wani, mungkin ada dalam kalangan mereka yang sedang menonton sekarang ni berada dalam posisi yang sama seperti Wani. Mungkin ada sepatah dua kata yang Wani nak sampaikan kepada mereka? Silakan. Okey, apa yang Wani boleh cakap, kita tahu di mana limit kita sebagai manusia ada limit. Yang paling berkuasa itu adalah Tuhan.
apa yang boleh cakap, kalau kita tak tahu nak buat apa, kita just doa je dekat Allah. InsyaAllah kalau Allah akan pemudahkan hidup kita, dia akan buka jalan-jalan yang kita tak sangka-sangka. Yang sebenarnya benda tu adalah rezeki kita. Okay. So jangan pernah rasa down, jangan pernah rasa putus asa. Yang paling penting tu berdoa. Doa je. Doa tu orang kata senjata kan. Senjata bagi orang Muslim. So itulah dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Wani Hasrita Sama-sama. untuk perkongsian dan juga tips adik-adik kita yang mungkin betul. kadang-kadang bila fikir dalam situasi sekarang ni kan Yana, dalam keadaan pandemiknya, hilang pekerjaan, susah nak dapat kerja, mereka mungkin boleh alihkan minat itu sebagai satu bidang kerjaya mereka. Pandangan daripada Azwan sendiri. Ya, tepat sekali, dan apa yang disuarakan oleh Wani. Wani Hasrita maupun Cik Saiful Saiful sebentar tadi. Saya tertarik bila Cik Saiful sebut tentang X Factor. So benda ni sebenarnya kita kena sedar apa yang Allah beri kat kita tak sama. Antara saya dengan Rina, dengan Yana, dengan Fiza atau sesiapa saja, kita adalah pemberian pinjaman Tuhan tu tak menentu. Ada orang ada orang tak ada. Jadi maksud saya tu, kalaupun seseorang tu tiada, jangan putus asa. Maknanya dia kena tahu apa yang dia berminat. Tak apalah kalau dia tak ada rupa cantik, tak ada suara sedap pun, tak payah jadi Wani Hasrita kan. Banyak bidang lain lagi. Mungkin boleh jual ikan kaloi ke. Saya nak jual buah ke kan. Tak apa, jangan malu. Sebab we have to move on. Sebab orang kata life Tuhan duga tu pelbagai. Itu yang saya rasa topik ni menarik sebab saya tahu dalam situasi sekarang ramai yang keliru. Apa patut buat, minat macam ni, yang mak bapak suruh kerja ikut ijazah macam ni. What for? Mengapa kita mesti stresskan problem-problem tu? Kita just bangkit daripada bangun pagi tu, tawakal, redha macam Wani kata tadi. InsyaAllah walaupun dia ada doktor ke apa, dia nak jadi penyanyi. Why not? Tapi suara kena sedap dik. Kalau suara kau sumbang, kau tunggulah. Kita Diva A memang kena punya. Alamak, takut pula dengar. Tetapi kan Azwan dan juga Cik Saiful, bila kita bercakap tentang kerjaya dan juga minat, menjadi titik persoalannya juga adalah pendapatan ataupun sumber yang hasil daripada kerjaya dan juga minat itu tadi. Mungkin ramai yang masih lagi tersekat dalam kerjaya mereka disebabkan faktor kewangan sehingga tidak mampu untuk mengejar cita-cita ataupun minat mereka tersendiri. Bagaimana Encik Saiful melihat perkara ini? Adakah lebih baik sekiranya kita membuat sesuatu pekerjaan yang mendapatkan hasil yang lumayan ataupun kita teruskan sahaja dengan minat kita supaya hidup tu tak adalah terlalu stres ataupun terbeban. Rasa puas. Betul. Dan kita sendiri berasa puas, Pak Katerina. Okey, baik. Dia sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita kena utamakan apa yang paling utama yang perlu diutamakan. So, benar. Seseorang tanyalah Cik Azwan, siapa yang tak nak duduk dalam rumah yang mahligai, indah, sersegam, semua nak. Betul. Semua nak. Tetapi isunya, adakah pada ketika itu kita mampu untuk berada dalam keadaan sedemikian? Betul. So baik, menyorot kepada apa yang ditanyakan oleh Yana tadi, saya suka nak kaitkan sedikit dengan apa yang saya katakan di awal tadi, bahawa kebanyakan manusia ni dalam topik isu kerjaya kita ni, dia akan banyak berubah bila mana sampai dekat second stage dia, iaitu yang kedua tu, iaitu penerokaan. So kenapa penerokaan ni banyak konflik berlaku dekat sini? Sebab pada ketika inilah soalan tadi ada kaitan. Kadang-kadang salary dia tak sama dengan apa yang diidamkan. So apa yang dia dapat bulan-bulan tak sama dengan kepuasan yang dia inginkan. So maka pada ketika ini, suatu penerokaan ini akan berlaku konflik di dalam diri individu tersebut, sama ada nak meneruskan ataupun tidak meneruskan ataupun berubah kepada kerjaya yang lain. Dan dua faktor utama yang menyebabkan seseorang itu kadang-kadang berubah dari bidang profesional kepada minat dia adalah disebabkan nombor satu adalah faktor ekonomi. So seperti mana yang kita tahu, macam Cik Azwan dah katakan tadi kan, yang penting rezeki itu halal, baik, jalan, bismillah. Silakan, daripada duduk menganggur, tunggu punya tunggu kan, abuk pun tak ada kan. So faktor ekonomi, ada kalanya macam kita lihat kadang-kadang yang ada tersebut, hilang pekerjaan dan sebagainya, nak tak nak, suka tak suka, maka hidup tiada pilihan, perlu diteruskan. Maka pilihan untuk teruskan kehidupan adalah membuat sesuatu pekerjaan yang baik, yang tak menyalahi undang-undang, yang halal. Kemudian apa pun yang penting mendatangkan hasil. Itu nombor satu. Nombor duanya adalah kerana pada ketika itu seseorang itu hilang pekerjaan. So bila hilang pekerjaan, kehidupan terdesak, maka pada ketika itu seseorang itu akan mengubah sesuatu apa yang dia pernah lalui pada suatu ketika dahulu kepada menceburi
sesuatu benda yang ialah pada ketika itu itulah alternatif untuk menggantikan sumber pendapatan ekonomi dia pada ketika itu. Penerokaan tu penting. Izinkan saya boleh menambah poin Silakan. Cik Saiful ni. Bukan apa. Apa yang Cik Saiful cakap tu tepat sekali. Wani Hasrita pun dah sebut tadi. Yang saya pula melihat baru ni Rina, viral Saya lihat sendiri bahan viral tu di mana dia seorang pilot. Apa yang berlaku, dia boleh pakai baju pilot tu dan dia membuat jualan makanan tengah hari, lauk pauk biasa ni, gerai biasa je. So Viral this dah is the message. Mengapa kita harus nak cari salah kerajaan ke salah orang tu ke salah orang ni, semata-mata hidup kita tertekan. Sedangkan Allah bagi kita, kalau ada bakat lah, kalau ada whatever yang kita minat, kita go for it. Betul. Am I right? Setiap orang ada kudrat. Selagi ada kudrat. Kita jangan menunggu sangat jadi subsidi punya mengharap sangat simpati atau bantuan. Mengapa? Sekarang kita ini harus teruskan hidup. Betul, more kepada lebih kepada survival ataupun kelangsungan hidup. Walaupun Betul. berbalik pada soalan you tadi, yang kita dapat tu memang tak sama dengan impian kita. Katalah dari segi kerjaya kan, dengan qualification kita layak bergelar pilot, berapa ribu gaji. Ini jual nasi lauk tengah hari je kot. Tapi demi kelangsungan hidup dalam situasi sebegini, kita harus ubah jalan masa depan kita itu. Baik, sebenarnya kita juga nak dapatkan pandangan dari selebriti kita di luar sana berkenaan dengan daripada kerjaya profesional ini kepada minat. Berapa ramai yang sebenarnya mengalih kepada minat. Jom sama-sama kita saksikan. Saya tak boleh pilih. Saya kena dua-dua. Saya kena jadi lecturer, saya kena jadi penyanyi juga. Being a lecturer, saya memang minat untuk jadi tenaga pengajar, dan untuk menyanyi pula memang hobi. So saya memang nak menyanyi selagi orang berterima lah. Awal dulu memang kalau sebelum saya nak ambil doktor ni, saya nak ambil Meskom. Sebab tak tahu saya suka kot dunia-dunia glamour ni. Tapi macam sebab ibu bapa saya kedua-dua farmasi, so dia kata go for something professional yang let's say if anything happen, you ada jaminan. Bila sisi ini sebenarnya sangat beruntung sebab kerjaya profesional Sisi sebagai cikgu muzik sebenarnya dia selari dengan apa yang Sisi lakukan dalam industri lah, menjadi seorang hibur, kita menyanyi, kita berinteraksi dengan orang. Ini sama juga kalau cikgu muzik pun Sisi lakukan benda yang sama. Saya belajar dalam bidang engineering, tapi sekarang saya kerja dalam bidang fashion sebagai tukang jahit. Sebab kini masa belajar tu, saya punya passion dalam bidang fashion tu lagi mendalam lah daripada yang saya belajar tu. Itu kata para selebriti tentang kerjaya ataupun minat. Dan di hujung perbincangan kita kan, Azwan Ali dan juga Encik Saiful, kita nak bercakap tentang bagaimana kita nak mencapai kerjaya dan juga minat. Kepuasan itu kita dapat dalam kedua-duanya. Mungkin Azwan boleh kongsikan terlebih dahulu. Senang aja. Kita setiap daripada kita punya impian igawan. Saya tak panggil impian saya panggil dia sebab macam mimpi je. Tak jadi tak tidak. Okay, that is fine. Tapi pada masa yang sama kita kena sedar bahawa setiap impian ataupun igawan kita tu bukan semudah itu untuk dicapai. Jadi kita kena bangkit tu dengan satu semangat bersyukur. Itulah pandangan saya bahawa selagi kita bersyukur, insya-Allah rezeki itu akan datang. Rezeki tak pernah salah alamat, insya-Allah. Dia cuma lambat atau cepat. Betul. Kalau kita macam rancangan dakwah pula kan, bukan nak berdakwah, tapi maksud saya tu itulah kesedaran yang saya dapat join Wanita Hari ini, dan saya percaya berbilion penonton yang tengok ni akan agree bahawa kita jangan risau-risau sangatlah. Jual kuih ke jual apam ke, just at now lah. Mungkin kita ada ijazah, pilot ke, undang-undang ke, tak apa. Tapi bila tiba waktunya, go for it juga. Betul. Betul. Baik, secara ringkasnya Cik Saiful. Okey, secara ringkasnya, kita merancang sesuatu, Tuhan juga merancang, namun perancangan Tuhan itu yang terbaik untuk diri kita. So terima, kata Encik Azwan tadi, bila terima tu syukurlah, berlapang dada dan bersyukur. Dan harus diingat kepada semua penonton yang sedang menonton Wanita Hari ini, perjalanan yang beribu batu itu, dia wajib dimulai dengan langkah yang satu. So selagi mana kita tak melangkah, selagi itulah kita tak akan capai untuk perjalanan yang beribu batu tersebut. Memang pahit, memang getir, tetapi langkah pertama itu wajib untuk dilakukan. Dalam hidup manusia ada dua saja sifat. Last,
rajin, malas. Bila rajin, insyaAllah semua akan jadi. Jalan selamat. Tetapi bila malas, minta maaf cakap makanan yang dah telan pun akan keluar balik. Sebab apa? Malas nak telan. Baik, pendek kata tidak ada ilmu yang sia-sia. Semuanya memberi manfaat kepada kita. Dan yang penting kita perlu ada tekad, tanamkan semangat dan berusaha untuk jadi lebih baik pada setiap hari. Mulakan dengan langkah pertama dahulu. Kena ada keberanian untuk mulakan langkah pertama. Apapun, terima kasih Azwan Ali. Terima kasih juga kepada Cik Syaiful Bahri untuk perkongsian yang saya kira memberi manfaat untuk semua. Untuk diri kami juga. Sambil-sambil dengan perbincangan tu, kita amati intonasi Azwan Ali. Betul. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.